Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. So, bersiaran secara langsung dari luar di dua page serentak. Maaf, alamak, visual ni gambar backlight lah. Okey, boleh ke tak ni? Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Maaf atas goyangan yang berlaku. Sekejap, macam ni saya adjust balik. Ni masalah Oppo. Okey. So, saya sedang bersiaran secara langsung dalam perjalanan untuk ke satu tempat. Pasal lighting. Okey. Sekejap. Tak nampak Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. So, kita bersiaran dari luar. Okey, ini bukan backlight, ini no light. Okey. Macam mana nak bagi ni? Sekejap Pening lah. Okey, kejap. Relax dulu. Tenang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. So, saya sedang bersiaran secara langsung dalam perjalanan untuk ke proses BEP, Business Evaluation Process. Okey, dia memang macam ni. So, sepatutnya saya duduk di belakang. Okey, tak apa, tak ada isu. Okey, kita teruskan. First of all, nak ucapkan tahniah kepada anda yang sedang menonton sesi bangun. Sorry, saya tengah live kat dua tempat serentak. Tangan tak boleh nak pegang, mulut nak tunjuk trademark bangun tu. So, siapa yang sedang menonton sekarang, minta anda semua bantu saya untuk adakah suara jelas? Suara sepatutnya jelas. Mungkin visual tak berapa jelas. Atau macam ni kita nak buat ni, adjust ni. Lighting ni tak berapa cantik. Okey. Dia sepatutnya kena menghadap ke depan. Tak apa, tak ada isu. Okey. So, siapa ada sedang tonton ni, sementara ni kita akan adjust balik sekejap lagi. Saya try adjust sekejap. Okey. So, anda di grup Nak Urus Bisnes dan anda di grup EFP. Okey, kita akan sentiasa menghadap matahari ni buat beberapa minit akan datang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dalam kereta sepatutnya tak patut buat live, tapi sebab kita dah commit kan. Orang yang berjaya dia adalah yang commit betul-betul. So, okeylah macam ni lah. Apa kata korang dengar suara je. Nanti bila visual dah jelas saya bagi tahu. Visual dah jelas. Macam tu. Okey, selamat pagi Puan Ayu. Selamat pagi Pelamin Bajet Terengganu, atau nama sebenarnya Puan Rohayu tak silap saya. Anda di Nak Urus Bisnes, sila munculkan diri. Kita tengah dalam perjalanan untuk proses Business Evaluation Process Titanium Premier. Tadi saya ada live sekejap di page Nasrul Hadi. So, saya nak pastikan anda semua jelas tentang apa yang kami sedang capai pada pagi ini. Jelas. Terima kasih Cik Zura Azura. Itulah saya punya muka nampak separuh macam pakai mask pula. Tak ada isu. Okey. On a serious note, hari ni adalah 20 hari bulan Februari. Dah masuk 20 hari bulan dah ke Februari. Cuma tahun ni alhamdulillah tahun lompat. So, Februari ada lagi 10 hari sampai 29. So, sempat lagi kalau anda nak cuba untuk dapatkan sales yang lagi padu, dapat extra 1 hari untuk bulan Februari. Bukan tiap-tiap tahun jadi macam ni, setiap 4 tahun. Mungkin ada yang tak tahu tahun lompat. Dan saya ucapkan advance birthday lah untuk mereka yang lahir pada 29 hari bulan. Dia sambut birthday setiap 4 tahun. So, bagus tu, power gila lah. Setiap 4 tahun baru sampai birthday. Okey, tengok lighting dah okey sikit. Matahari dah pergi adjust ke tempat lain. Okey, sebab kami sedang dalam perjalanan ke Business Evaluation Process. Cuma pagi ni kita nak ke mana? Kita nak ke Das Abdul Global, DAG. Siapa kenal brand DAG? Tulis situ, kenal DAG. Tulis, kenal DAG. Kita akan ke Semenyih. Saya tak pasti kawasan tu apa, tapi Semenyih lah. Kawasan apa lah Semenyih? Kawasan Pendastrian Semenyih. Yes, ada perindustrian. Kita akan pergi ke DAG. So, kita akan tengok bantal banyak sekejap lagi. Kita tengok Tuan Das pun kita dah rasa dah memang sesuai sangat dia jual bantal tu. Comel-comel gitu kan. So, bantal tu kita akan tengok. Tapi kita tak adalah nak bawa balik bantal. Melainkan kalau tiba-tiba Tuan Das nak bagi, kita ambil je.
Kalau tuan dah tengok ni, saya tengah pitching lah. Tak ada isu lah. Kalau nak bagi kita ambil, tak bagi pun kita ada tujuan lain sebenarnya. Kita akan buat business evaluation process. Salah satu daripada orang kata value added item yang kita berikan kepada para titanium premier. Kita dah last week kita pergi ke 2 minggu lepas kita pergi ke Johor. So kita ada juga pergi ke beberapa tempat lagi minggu lepas juga. Lawatan dekat je. So minggu ni kita teruskan. Baru-baru ni kita dah pergi ke Loving Hijab dan juga ke Jamu Mall kemarin. So hari ni kita akan pergi ke Das Abdul. Petang kita akan ada lagi. Petang nanti saya adjust balik. Kalau sempat boleh buat live dengan siapa petang nanti kita buat live lah untuk sesi kopi panas. Okey tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni saya nak buat satu topik revision tentang cash flow. Mungkin ada yang dah pernah belajar ni, mungkin ada yang belum belajar lagi. So kita akan go through juga. Okay, sekejap je lagi 3.8 km. Lighting dia akan lebih cantik. So sementara tu saya nak anda bantu saya belanja saya love dengan like. Morning Mr. Estrella Sandra. Terima kasih setia tonton. Pagi bangun tonton, petang kopi panas pun tonton. Terima kasih banyak-banyak Mr. Estrella Sandra. Puan Auna Ahayat, terima kasih Puan Auna. InsyaAllah jumpa nanti. Siapa akan join saya untuk kelas cost analysis mastery dengan smart cash flow management minggu ni? Angkat tangan. Saya tahu Puan Auna Ahayat akan datang. Siapa lagi akan join saya minggu ni? Lusa, start hari Sabtu pagi jam 9 pagi sampai malam. Kita akan belajar costing sampai malam. Tak pernah dibuat orang. Di Malaysia saya seorang je yang gila ajar kelas costing untuk mereka yang bukan student accounting, daripada pagi sampai malam. So saya akan ajar pagi sampai Sabtu 22 Februari. Dan 23 Februari kita akan belajar tentang smart cash flow management, urus cash flow. Terima kasih Tuan Azmi, selamat pagi. Tuan Azmi Karamah, selamat pagi. Puan Nura. So Puan Nura akan datang juga, betul. Hari Sabtu dan Ahad dia akan datang pagi dan petang dan malam dan pagi dan petang. Okey. So salah satu topik yang saya akan share dalam kelas Smart Cash Flow Management, yang mana saya juga pernah share topik ni di kelas EFP, dan saya akan share di sini pagi ni supaya anda macam ada recap. Apa yang membezakan orang yang buat business owner, dia boleh urus duit, dengan mereka yang business owner yang buat business tapi tak nampak duit? Siapa nak tahu? Say I. Tulis situ, nak tahu beza. Puan Nura belajar accounting tahun 92. Lama ke lama tu? Tahun 92 saya darjah 3. Tahun 92 saya darjah 3. Okey, lighting dah cantik sikit. Baru boleh nampak muka saya. Saya sendiri takut saya tak nampak muka saya. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah ada lighting yang padu sikit. Baru nampak. Okey. So siapa yang pernah belajar di kelas EFP, iaitu attitude towards cash flow, sikap anda terhadap cash flow ataupun pandangan anda terhadap cash flow. Ada 3. Tengok, saya tak boleh angkat jari saya tengah pegang 2 stand ni. Satu hari nanti saya kena letak pelekat tu juga, tapi tak stabil, tapi tak apa. Okey, apa yang saya nak ajar pagi ni adalah attitude towards cash flow, iaitu kita ada 3 sikap terhadap cash flow, yang mana kita, ramai orang business owner dia buat business, tapi ada business owner ada beza. Business owner yang buat business owner ni dia ada satu persamaan. Semua business owner ada persamaan. Persamaan dia adalah semua business owner tahu buat sales. Mereka yang business owner tak tahu buat sales, basically mereka bukan business owner. Sebab business owner adalah mereka yang buat sales. Kalau dia tak buat sales, dia tak jadi business. Faham ke faham ni? Macam berbelit-belit pula apa saya cakap kan. Jangan berbelit sangat. Saya just nak bagi tahu, orang yang buat business mesti dia buat sales. Kalau dia buat business tak buat sales, dia dah tak panggil business, dia panggil charity. Tu beza dia. So most of people adalah mereka yang tahu buat sales. Okey, kenapa lalai ni, ya Allah. Okey. Most people mereka tahu buat sales. Business owner tahu buat sales. Tapi situasi kebanyakan business owner, okey, apa masalah mereka adalah business owner tak buat sales disebabkan mereka bukan business owner. Tapi kalau business owner tu buat sales, okey sekejap saya nak betulkan sikit. Allahu Akbar. Okey.
Okay, business owner yang buat sales, buat bisnes tapi tak nampak duit ni adalah mereka yang tidak ada sikap yang betul terhadap pengurusan cash flow. Okay, Puan Ayu semua nak cerita ni. Dulu pernah jadi belajar akaun. Puan Hanim dia kata belajar akaun tahun 2008. Cik Puan Ayu dia kata pernah jadi penolong akaunten tahun 1994. Tahun saya darjah 5. Ambil, saya semua ingat ni nak bagi tahu darjah berapa ni. Korang boleh teka lah umur saya berapa. Okay, so saya ada 3 attitude towards cash flow. Ready? Saya nak share. Nombor 1, tulis situ ready dan tulis situ 1. Tulis 1. Saya nak tengok 1 yang banyak baru saya share. Nombor 1 ni apa? Apakah attitude anda terhadap cash flow ni tepat ataupun tidak tepat? So that akan bezakanlah anda dengan ni. Okay, saya nak live lagi 20 minit. Boleh ke tak saya teruskan ni? Saya ada lagi 20 minit untuk sampai ke destinasi, ke Das Abdul Global. Siapa nak tengok macam mana rupa bentuk office Tuan Das, stay tune sampai habis. Sambil-sambil kita borak-borak pasal attitude towards cash flow ni. Nombor 1, terima kasih Cik Nazrin. Apa khabar Cik Nazrin? Tahniah sebab dah di showcase dengan kata dia siap buat story lagi kat Facebook. Okay, nombor 1, anda nak urus bisnes ni, mana 1 anda tak keluar pun 1? Okay, ready. Terima kasih Puan Hanim Malik. Okay, ready. Thank you Mr. Estrella. Okay, nombor 1 attitude towards cash flow. Nombor 1 adalah financial awareness. Nombor 1, tulis situ financial awareness. Type. Kalau tak tahu macam mana agent awareness, sila Google. Awareness bahasa Melayu apa awareness bahasa Melayu. Siapa nak tulis financial awareness bahasa Melayu? Basically celik kewangan lah. Celik kewangan. Awareness tu adalah anda sedar tentang kepentingan cash flow tu. Nombor 1. Masuk financial awareness yang betul yang saya ajar adalah actually formula ni tentang attitude to cash flow ni diperkenalkan oleh co-founder Richwork, Sexy Accountant, Tuan Haji Jerry. Beliau yang keluarkan formula ni. Dia dah based on dia punya experience for the past more than 10 years dealing with all the SME in Malaysia. Dia buat this formula attitude towards cash flow ni. Dan nombor 1 adalah financial awareness, yang mana beliau berpendapat financial awareness nombor 1 ni kenapa penting. Bila kita cakap pasal attitude towards cash flow, ada 3. Pertama, financial awareness adalah kebanyakan business owner, mereka urus cash flow, mereka tak sedar cash flow tu penting sekecil-kecil amount sampai sebesar-besar amount. Tapi lebih kepada sekecil-kecil amount dulu. Maksudnya macam ni ramai orang buat bisnes, dia tak kisah pun duit tu belanja berapa. Dia cuma fikir ada duit, adalah, tak adalah. Dan the best tentang business owner yang berjaya adalah mereka sangat kedekut bila melibatkan duit. Which is bagus sebenarnya. Kedekut bukan bakhil. Dua perkataan yang berbeza. Kedekut dengan bakhil. Tahu tak beza kedekut dengan bakhil? Bakhil tu dah teruk sangat dah tu. Siapa pernah tengok cerita Haji Bakhil? Kalau pernah ingat cerita apa? Nasib Labu-labi. Bukan nasib Labu-labi dan nasib si Labu-labi. Yalah tu, dalam tu ada watak Haji Bakhil. Itu bakhil. Bakhil ni macam langsung tak nak keluar duit. Kufur nikmat nama dia. Ada duit tak nak keluar langsung. Teruk gak tu. Tapi kedekut ni diperlukan bila anda berbisnes, especially melibatkan duit keluar. Saya selalu ulang dan saya akan ulang lagi sekali. Apa yang saya faham tentang orang buat bisnes adalah bukan mereka tak tahu buat sales. Most of you guys sangat pandai buat sales, tapi kegagalan you all urus cash flow adalah you all gagal urus duit keluar. Korang ni ada lagi ke tak ni? Saya macam cakap sorang-sorang ni. Macam saya sorang-sorang ni cakap ni. Okey ke tak ni? Boleh saya teruskan ke? Alamak, kenapa lah bergoyang-goyang ni? Dekat mana ni? Kita dekat gurun ke? Kita dekat nak sampai dah. Kita ada lagi 18 minit. Kita di kawasan Semenyih Bangi macam tu. Semenyih sekarang? Semenyih. Kita baru exit tol, keluar di Putra Mahkota. Korang ni ada lagi ke tak ni? Alamak, macam cakap sorang-sorang je. Komen lah sikit. Adakah siapa di antara anda ni adalah mereka-mereka yang kedekut ataupun mereka-mereka yang bakhil? Siapa kat sini? Okey. Bila saya cakap financial awareness, anda kena sedar kepentingan urus cash flow. Ramai orang buat bisnes,
Dia hanya pentingkan nak glamour, dia hanya pentingkan yang dia dapat buat sales. Ada orang dia buat sales tapi tak collect duit. Banyak orang buat bisnes. Ada orang buat bisnes for the sake of buat bisnes. Dia tengok jiran sebelah dia buat bisnes, dia pun nak buat. Dia tengok ex-girlfriend suami dia buat bisnes, dia pun nak buat juga. Itu pun ada juga. Dia tengok ex-boyfriend bini dia buat bisnes pun, dia pun nak buat juga. So maksudnya buat bisnes tapi tak ada sasaran dari segi pengurusan kewangan, dari segi awareness tentang, most of the time is actually go back to bottom line. Dan bottom line always about money. It's always about money. It's never about other things. Sebab itu saya sentiasa berpegang kepada sistem kapitalis paling padu, iaitu kalau anda buat bisnes, duit adalah segalanya. So ingat perkataan awal tu, kalau anda buat bisnes, bukan kalau anda hidup. Dua benda berbeza. Kalau anda dah decide untuk jadi business owner, duit adalah segalanya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu hakikat yang tidak boleh diubah. So jangan rasa macam bersalah kalau anda buat bisnes. Saya buat bisnes nak jadi kaya, tulis situ, buat bisnes nak kaya. Jangan rasa berdosa. Kalau ada kawan-kawan geng-geng lepak tembok, lepak tangga, membawang dulu sama-sama, zaman-zaman jahiliah dulu, zaman-zaman hidup tak ada arah tuju. Bila ada orang kata aku buat bisnes, aku rasa nak kaya lah dengan buat bisnes, tiba-tiba member kata kau ni kapitalis, kau ni keduniaan, kau ni semua benda tutup. Cakap dengan orang tu, jangan jadi kawan aku lagi, delete nama dia dari handphone, keluar dari grup WhatsApp. Sebab buat bisnes memang kena kaya. Kalau tidak, jangan buat bisnes. Buat bisnes nak kaya. Dulu saya macam tu. Macam mana tu Puan Hanim? Tak, I'm saying the truth. Because kalau you aware buat bisnes, kalau you just nak macam dulu-dulu, baik you tak payah buat bisnes. Kenapa berapa orang dekat sini yang dulu dia makan gaji, disebabkan dia tak cukup gaji, income dia tak menepati apa yang dia nak, tak boleh ubah hidup bisnes family dia, dia buat bisnes. Berapa ramai kat sini dulu makan gaji, sekarang buat bisnes. Tapi berapa ramai dulu makan gaji lagi mewah daripada sekarang buat bisnes. Orang kata asalnya buat bisnes sebab nak jadi kaya, nak senangkan hidup, nak bantu support family, nak boleh buat macam-macam, nak bersedekah lagi banyak, nak berzakat lagi banyak, nak pergi umrah, nak pergi haji. Semua tu, semua yang baik-baik je saya sebut. Tapi sekarang semua tu pun tak boleh buat sebab buat bisnes pun tak boleh pergi, buat bisnes pun tak ada gaji. So siapa ada situasi tu? Tu dia Tuan ke Puan Fuza Muhammad Mahfuz. Saya dah jauhkan diri dengan orang macam tu. Lantak lah, terima kasih. Faham ke faham? Good job. Actually memang buat bisnes memang kena kaya. Mungkin ada orang tak setuju, tapi saya sentiasa percaya buat bisnes memang kena kaya. Kalau buat bisnes tak nak kaya, better jangan buat bisnes. Makan je lah gaji. At least makan gaji, dapat gaji. Okay, siapa faham ni? So itulah awareness dia yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Sikap terhadap cash flow. Anda kena tahu yang duit penting. Kalau buat bisnes, kena jaga cash flow. Okay, bukan jaga benda lain sahaja. Tapi kalau top 3 dalam buat bisnes, nombor 1 boleh kata antara top 3 lah. Top 3 mesti kena jaga cash flow. Saya tak makan gaji, bisnes ada tapi tinggalkan. Okay, jangan. Saya kerja government tapi duit tak cukup, tu buat bisnes. Bagus Puan Hanim. Tapi tengah kerja ke ni, sambil tengok-tengok live ni, bahaya kat tu. Ke masih kerja ke dah pernah kerja? Okay. Kalau tengah kerja, hati-hati. Takut bos nampak pula kan, dia tembak saya. Takut bos pun nanti tiba-tiba tengok saya punya live, nanti tak jadi pula bos awak dekat pejabat kerajaan tu kata, bagusnya live Tuan Nasrul dengan Ricuk ni, nak mahu saya kena berhenti kerja. So nanti sekarang salah pula saya kena viral. Teruskan, biar saya viral. Okay, itu nombor 1, financial awareness. So ready untuk nombor 2? Tulis situ 2. Kita ada 13 minit lagi nak sampai. Poin 1 pun dah ambil masa dah. Okay, nombor 2. Saya rasa sempat ni anda tengok office Das Abdul Global ni. Sempat. So jangan ke mana-mana. So nombor 2. Tahniah Cik Fuza. Dia kata dulu di awal saya buat bisnes, alhamdulillah dapat jejak kaki pergi umrah. Wow. Terima kasih Cik Hani Malik. Dia kata habis kerja malam. Habis kerja malam You shift malam Puan Hanim ni jururawat ke macam mana ni? Okay, buat bisnes kena jaga cash flow. Yes, Puan Cik Siti Sarah. Okay, nombor 2.
Nombor 2 adalah dari segi attitude towards cash flow adalah financial motivation. Sila tulis itu, financial motivation. Tulis itu, financial motivation. Type financial motivasi. Motivation, motivasi kewangan. Oh, bagus saya punya driver ni. Sangat berhemah dia bawa kereta. Biasa dia bawa laju. Ni hari ni dia bawa biasa-biasa lah. Tapi lubang pun dia langgar juga. Baik-baik, ni kereta company, bukan kereta aku. Okay, nombor 2, financial motivation. So, apa maksud financial motivation ni? Attitude terhadap cash flow nombor 2 yang sangat penting. Soalan, siapa di sini ada sasaran duit dia nak berapa pada 31 Disember 2021? 2020. Jauh sangat tu saya dah tekan dah. Okay, 2020. Berapa balance duit anda? Duit bisnes dengan duit personal, dua benda berbeza Jangan samakan duit bisnes dengan duit personal. Berapa balance dia? Dua akaun berbeza. Siapa sini ada target? Siapa sini ada sasaran, impian dia berapa dia nak duit tu berapa? Ini yang berlaku di kelas MMM. Siapa pernah pergi kelas MMM? Siapa pernah tulis cek untuk diri sendiri tu? Bank jutawan tu, siapa ingat? Cek warna merah tu, mana pergi cek tu? Siapa ada simpan lagi cek warna merah tu? Itulah salah satu financial motivation yang Dr. Azizan Osman sendiri ajar sewaktu kelas MMM. Kalau anda pernah pergi kelas MMM, kalau belum pernah pergi, sila pergi. Itu benda yang paling penting sekali kalau nak majukan bisnes. Pergi kelas MMM, belajar marketing yang betul dengan pakar pemasaran nombor 1 Asia, Dr. Haji Azizan Osman. Salah satu topik paling penting adalah menulis cek. Berapa cek yang kita nak tulis untuk diri sendiri. So, buat bisnes, at the end of the day, saya sentiasa percaya anda memang kena selfish sebab anda nak kaya. Dan orang yang paling penting untuk dikayakan dalam bisnes adalah siapa? Diri sendiri. That's why kena ambil gaji, kena ada motivasi berapa gaji nak ada. Janganlah ambil gaji, saya buat bisnes Tuan Nasrul. Yes, saya ada ambil gaji, saya dah start ambil gaji. Tapi gaji saya sangat banyak. Gaji saya gaji minimum. Saya follow 1,200 sekarang. Oh, tapi tak, gaji saya gaji minimum 1,100 sebab saya beroperasi di luar bandar, tidak termasuk dalam 57 bandar utama. Ambil kau. Tu dia, Puan Hani Malik dah tulis dah 100,000. Amin. Tulis ni, berapa you all nak? 1 juta. Okey, mari bidding. Mr. Estrella Sandra dia tulis 1 juta. Dia nak 31 Disember 2020. Tulis ni, siapa nak? Saya tampal depan katil. Terima kasih. Puan Ayu dia tampal depan katil. Berapa? Tu dia, Cik Fuza. Encik ke puan ni? Sorry. Fuza nama lelaki ke perempuan? Saya confused lah. Okey, bisnes 1 juta, personal 200,000. Wow. Terus tulis ni. Kita aminkan. Amin. Lagi. Apakah impian anda, balance anda 31 Disember 2020? Kita ada 9 minit lagi. Saya kena cover topik ni, poin yang ketiga. Nanti kita, mana tahu kita boleh terus interview Tuan Das ke, kalau ada rezeki, kalau sempat. Tulis itu, tulis. Diri sendiri. Okey, siapa? Betul diri sendiri. Tulis lah, siapa? Tak ada siapa nak tulis ke? Saya nak aminkan doa ni. Kita kira musafir ke? Kira musafir kan? Datang buat benda yang betul kan? So, insyaAllah. Okey, 50,000 Tuan Azmi Karamah, 50,000 gaji. Cik Fatimah, Puan Fatimah Ahmad Daud, 1 juta. Ambil. Puan Mei Maria, 2 juta. Oh, kita main bidding lah ni pagi-pagi ni. Mana saya punya kayu pengetuk ni? Ketuk handphone je lah. So, saya doakan semoga impian anda dapatlah ni. Dulu masa kerja, gaji saya SGD 5K. Buat bisnes, saya target nak gaji 3 kali ganda, 45K. Boleh Tuan Nasrul? Boleh Puan Nura, tak ada hal. Impian adalah percuma. Pandai dia siap convert 5K kali 3, 15,000. Lepas tu kali lagi 3. Wow, 45K. Boleh lah Puan Nura. Selamba, tak ada hal. Sebab you bisnes benda yang orang nak makan. Kalau you berjaya buat packaging tu, tak ada hal lah 45K. Terima kasih Puan Ayu, bisnes 1 juta, personal 150K. Puan Umu Hussein, 50K. Tu dia. 31 birthday saya. Birthday siapa ni? Kejap. Alamak, sorry. Oh, birthday Cik Fuza. Terima kasih. So, birthday dapatlah bisnes. Wow, bagus. Puan Fuza. Terima kasih. Mestilah duit kerja di Singapura. Okey, so itu nombor 2. So, anda mesti ada financial motivation. So, apa anda kena buat? Anda kena tampal dekat mana-mana yang patut anda tampal, yang anda boleh nampak hari-hari.
Macam Puan Ayu dari Pelamin Bajet Terengganu, dia tampal dekat hujung katil. Tapi jangan tampal dekat bucu katil. Kalau terlanggar bucu katil, terjatuh pula kertas tu. Bagus, bagus. Amin, amin. Kita amin untuk semua orang. Semua orang amin untuk semua orang. Berapa impian saya, tolong aminkan impian saya. Dalam hati je saya sebut. Aminkan impian saya juga. Amin. Okey. Tu dia Cik Diana Asri. Sales 2020 1 juta. Saya tulis dalam buku, harap jadi kenyataan. Amin, amin. Bagus pula pagi ni punya topik Padahal cerita benda biasa tapi sebab kita mengaminkan benda baik, so insyaAllah lah. So sambil-sambil saya bermusafir ni, jauh juga kita gerak kan. Betul? Jauh juga, consider musafir lah. Kalau orang zaman dulu, kalau tak ada kereta ni, mau seharian naik kuda ni. Cik, kuda. Ataupun dia jalan kaki atau naik basikal. So consider musafir lah ni, sebab nak buat benda baik. Amin, 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 amin. Okay, tu nombor 2. So ready untuk nombor 3? Tulis itu nombor 3. 3, tulis 3. So nombor 3 tuan-tuan dan puan-puan adalah kenapa saya buat kelas Smart Cashflow Management. Ketiga adalah Financial Management. Yang mana ramai orang ada situasi Financial Management ni. Itu sebab kita buat kelas Smart Cashflow Management. Financial Management, kebanyakan orang dia tahu tentang awareness tu. Semua orang tahu buat bisnes penting jaga cash flow. Semua orang tahu. Dan semua orang ada impian, motivasi tu. Sebab dah pergi MMM, dah dengar Dok selalu sebut, ada video-video Dok, audio spontan, pesan, semua ada lah. Semua orang dah tahu dah. Memang buat bisnes, memang kena ada target berapa nak capai. Betul? Betul. So Tuan Nasrul nak servis kereta, cari kami ya. Kereta kami, saya servis kereta. Kereta apa saya nak servis ni? Saya kena hantar dekat authorized dah, tak boleh hantar kat sebarangan tempat. Okay, so Financial Management. Financial Management. Okay, Financial Management penting. Itu sebab kami buat kelas Smart Cashflow Management. Sebab kita tahu ramai orang dia ada banyak duit, ataupun ada orang yang sedang mencari duit tapi pengurusan tu tak betul. Tak betul tu bukan apa, bawa masuk duit Alhamdulillah okey, tapi pengurusan duit keluar, berapa yang you nak allocate setiap hari, setiap minggu, berapa target. So ini yang masalah ramai orang. Mereka gagal pengurusan cash flow. Duit masuk berapa, duit keluar berapa, duit tinggal berapa. Yang semalam saya cover dalam sesi segi 3 disiplin semalam, itu adalah asas tentang pengurusan cash flow, financial management. Nampak macam senang, tapi sebenarnya terlalu senang. Isu tentang ramai orang tentang financial management adalah mereka tidak disiplin. Semalam saya ajar tentang segi 3 disiplin. Itulah sebabnya. Sebab saya tahu ramai orang tak ada disiplin. Sebab pengurusan financial management ni, dia bukan pasal you kena pandai matematik, you kena pergi universiti. Tidak, saya tak percaya itu semua. Saya cuma percaya kalau ada disiplin, semua orang boleh urus duit bisnes dia dengan baik. Sebab ada orang dia pandai, dia macam ni dia pandai cari duit, tapi dia tak pandai nak urus duit. Dua benda berbeza cari duit dengan urus duit. Walaupun hujung dia duit, tapi sama ada anda do it atau anda buit. Tak tahulah. Jangan. So hati-hati. So saya dah nak sampai lagi 3 minit. So ni yang saya nak cerita. Antara titanium yang bijak urus duit juga adalah salah seorangnya Tuan Das. Saya tahu beliau sangat-sangat kedekut. Kadang-kadang dia pun bijak juga. Dia pun tahu kat mana part yang dia perlu betulkan. Itu sebab dia berjaya. So kita akan sampai lagi 3 minit. Betul? 940 meter lagi ambil. Siap bagi tahu. Bagus ada waste. Tu sebab kena ada waste. Sama juga tu sebab kena belajar cash flow. Saya lah waste anda sebenarnya setiap pagi. Itu so saya suruh kejut. Tu terima kasih Puan Ayu, Puan Nura, Miss Estrella Sandra, Puan Ummu Hussein. Tengok saya boleh hafal nama. Puan Fuza, semua ni suka tengok saya punya live pagi-pagi. So macam alamak, lain tak ada. Puan Wawa Batik. So ini antara orang-orang yang suka tengok saya live pagi-pagi. So dia ada kesan lah dekat situ. Tolong line, tolong sikit lagi nak sampai. Kenapa tempat Tuan Das ni line Maxis dia pula. Okay, tunggu kejap Saya suka tengok story Tuan Das, Zero to Hero. Okay, nasib baik ada lagi. Tu BMW kan? Tak geng lah. Ya Puan Mastura, saya bawa BM, saya tak bawa
Saya tak bawa kereta lain, tu je kereta. Okey, kita dah nak sampai. Sekejap saya tunjuk. Okey, kejap. Itulah saya semua kerja pegang sendiri. So kita dah nak sampai. Nantikan perjalanan. Depan ni kereta siapa, jangan tanya saya tak tahu. So kita tengah nak sampai. Ni mungkin anda akan kejap lagi. Dari jauh dah nampak dah. Sampai boleh nampak. Yes, Puan Nora cakap, saya harap bijak. Lepas ni Tuan Nasrul dah bijak dah Puan Ayu. Kebijaksanaan pertama adalah Puan Ayu tengok saya live. Consider bijak sangat dah tu. Okay, nampak tu. Kita dah nak sampai. Itu dia. Ting 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 ting. Boleh masuk ke Azrul? Itu kilang sebelah lain. Tu pintu dia. Ni kita dah nak sampai ke Das Abdul Global. Dia ada jawatan kosong, Junior Graphic Designer Digital Marketing. Nampak ni. Selamba Azrul, kita langgar je. Parking masuk bawah, VIP kot. Okey, kejap. Alamak kejap Kejap. Tunggu kejap, saya akan adjust. Korang tunggu kejap. Jangan, maaf tentang grafik. Sorry apa benda kejap. Okey, kejap. Saya adjust balik. Okey, kejap. Saya akan tunjuk anda. Cabut ni saya. Cabut ni kak. Okey, so saya dah sampai ke office Tuan Das Abdul. Okey, yes, kita keluar je lah. Okey. Okey, so saya dah sampai ke DAG. Kejap. Ting. Kejap. Sorry. Okey, ni DAG, kita dah sampai kat DAG, Das Abdul Global. Ambil tu So kita dah, alhamdulillah. Saya main langgar je ni, takut Tuan Das marah pula ni. So tu ada kereta dia kat belakang. So belakang tu ada dia tempat simpan bantal. Kita tak boleh main angkat je. Nampaklah sikit-sikit tu bantal tak dapat permission, tak boleh live. So kita dah dari 20 bantal macam saya 20 box sini siam. Yes. So saya yang kacau Tuan Nas masa tengah live nak tanya pasal cukai. Okay, so kita ada Cik Sus, macam kerja kat DAG je. So ni tim saya. So saya akan, tak sempat jumpa Tuan Das, tak apa. Basically hari ni macam meeting private lah. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya berada di Das Abdul Global. So untuk sesi Business Evaluation Process untuk Titanium Premier DEP. So tahniah kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Tuan Das tak ada pula sambut kita kat bawah, dia mungkin tengah busy. Saya pun tak nak masuk dalam dengan pegang phone. Kita kena minta permission orang juga. Jangan main langgar je. Jangan main langgar je. Kalau dia ada tadi dekat pintu, bolehlah saya minta dia say hi. So itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya. So itu yang kita ajar tadi, tiga financial attitude towards cash flow, financial awareness, financial motivation dengan financial management. Adalah Tuan Das. Ini bukan Tuan Das, ini Tuan Farizul. Tu dia Tuan Das. Sekejap saya tunjuk. Mungkin tu dia Tuan Das. Tuan Das, say hi sikit. Ni sesi bangun pagi 9 pagi. Level lain live. Anda nak tahu sekarang dia pegang live macam ni lah. Betul. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Saya Das Abdul, CEO pada Das Abdul Global Sembahad. Yes. Hari ni anda tengah menonton di HQ. HQ, di AG. Di mana ni Tuan Das? Cuba cerita sikit. Kita berada di tengah-tengah bandar bercahaya Semenyi. Bandar bercahaya? Mana datang bercahaya tu? Tengok panas kan. Oh, bandar bercahaya. Okey, boleh. Bercahaya sekarang. Alhamdulillah. So, ceritalah apa-apa selamat pagi ke apa sikit-sikit boleh lah. Ni kat mana ni? Saya dekat sesi saya punya bangun. Kat EFP dengan nak urus bisnes. Tahniah kepada semua yang menonton. Walaupun pagi-pagi lagi ni anda dah menonton live, mencari ilmu. Jadi alhamdulillah dah terima kasih.
Jadi ini adalah, saya nak tunjuk sikit, ini adalah hasil 4 tahun saya berniaga bantal daripada hasil didikan mentor kita semua, Dr. Azizan Osman. Wow. Yang dulu saya hanya bisnes kat rumah. Sekejap lagi saya tunjuk gambar dalam. Sekarang ni alhamdulillah kita dah ada warehouse yang 2 tingkat. Belakang sana lagi tempat simpan bantal ada 3 tingkat. Berapa tingkat? 3 tingkat. 3 tingkat belah belakang. Jadi itu semua adalah hasil titik permulaan saya dekat IMKK. Wow. Tu level lain. Dan Tuan Nas dengan tim hari ni pun sudi datang lagi untuk buat business evaluation. Nasib baik sebut betul. Nasib baik. Kalau tidak potong markah. Okey, jadi itu adalah tahap komitmen di mana tim Richwork nak tengok hasil didikan mereka berjaya dan pastikan dapat memberi manfaat kepada semua. Tuan-tuan, dua selfie tau. Sekejap, saya kena ambil gambar sekejap. Allah. Kau level lain. Memang kenalah. Tak apa. Level lain. Jadi terima kasih Tuan Nas. Terima kasih. Nak tengok dalam ke? Tak apa. Tak apa. Kita kena simpan, ada itu trade secret. Trade secret. Kita hari ni datang nak tunjuk pintu depan ya. Pintu depan. Kalau nak tahu lebih lanjut, datanglah jadi stokis ke, jadi ni ke. Ni kenderaan syarikat ni. Tak. Kereta ni kita nak bagi 22 hari bulan. Hari Sabtu ni kita nak bagi kereta ni kat usahawan kita. Free. Wow. Free. Okey. Tahun lepas kita bagi, sebelum ni kita bagi Ford Ranger, Velfire. Tahun ni kita bagi Azaz sebab yang ni kempen 6 bulan je. 6 bulan terus dapat kereta. 6 bulan lagi dapat Honda BRV. Jadi setiap bulan dapat kereta. Jadi kita daripada BRV, Honda, apa ni? Apa benda ni? Azaz. Naik Honda BRV, jadi dia makin naik macam tu. Ni meniaga bantal ke meniaga kereta ni? Tak, kereta ni untuk usahawan saya pergi jual bantal. Bijak. Jadi dia boleh masukkan bantal, letak. Dia dah fikir dah sebenarnya. Tak, saya nak bagi Mercedes Tuan Nas. Ya ke? Dia orang tak nak. Dia kata Mercedes minyak mahal, nak buka kabut sale susah, jadi dia nak Azhar. Bijak. Jadi sentiasa berfikir untuk buat duit. Itu usahawan di AG. Okey. Amin. Terima kasih Tuan Das. So saya pun nak buat kerja. So tuan-tuan dan puan-puan, seriously, saya bukan nak cakap apalah. Tapi Tuan Das ni adalah basically kita kena 2 orang sekali. Saya pegang. Tuan Das tolong pegang satu. Okay, so basically kita 2 orang akan buat sesi BEP, Business Evaluation Process pada hari ini. Dan saya sangat bangga Tuan Das adalah antara the real story of zero to hero, betul? Amin. Zero to hero. So ramai dekat sini tadi sebut pasal Tuan Das, dia orang kenal macam Puan Nora ni. Dia tahu Puan Nora inspirasi daripada kisah Tuan Das. Alhamdulillah. Dia kata Tuan Das start dengan 30 bantal, dia kata. Dia pun start jual misiam 30 bekas je. Saya 20 biji bantal. 20 lagi sikit. Lagi kurang. 20 biji bantal. So kita doakan semoga semua yang dalam ni insya-Allah akan satu hari ada kejayaan macam Tuan Das. Meniaga bantal je. Meniaga bantal. Amin. Office 2 tingkat, simpan bantal 3 tingkat. Sikit. Dia nak tunjuk. Dia nak tunjuk. So dia nak tunjuk, kita kena tunjuk tuan-tuan dan puan. Dia nak tunjuk, kita kena tunjuk. Kita kena hormat orang nak tunjuk ni. Okey, jadi warehouse belakang ni besar. See to believe it lah. Seeing is believing. Kadang-kadang orang nak tengok operation macam mana kan, sebab tengok cantik je office. Faham? Okey, ni adalah ruang store. Dan ni sebelum saya masuk, tengok. No fotografi, no video recording. Okey. Tapi kita buat live tak ada masalah. Dia cakap no foto dengan video, ni live tak ada masalah. Okey, ni adalah kawasan gudang kita lah, warehouse 3 tingkat. Wow. Jadi anda bayangkan start dulu daripada hanya kabut sale dekat rumah sewa. Dan saya pernah datang tempat ni dulu. Saya pernah datang, tak ada semua ni. Tak ada. 2 tahun dulu saya datang. Betul. Saya datang kosong, masa tu baru pindah sini. Upgrade. Tu sampai belakang sana barang. Ini macam boleh naik jadi 4 tingkat ni sebenarnya ni. Betul. Boleh naik lagi. Kita ada plan untuk naik lagi. Okey. Jadi itulah Tuan Nas, kita nak share dengan anda semua. Bantal je. So kita tak nak ambil masa lama. Terima kasih kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Kalau ada update lagi, saya hantar gambar je lah. Amin. Okey. So terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey.